Hey, what's up so guys, welcome to my video. Pada video yang lepas aku dah kongsi dekat korang tentang satu servis yang dinamakan Shopee SPayLater. Kaki-kaki Shopee ni memang sukalah bila dapat satu limit yang besar dalam Shopee SPayLater. Dia bagi korang mudah nak hutang. Cuma something fishy about this service adalah ramai yang komen tentang benda ni haram. Okay, dari sudut agama Islam ianya haram sebab apa? Dia ada interest lah. Seriously bagi aku tahu benda tu di mana bila ada interest dah mulalah benda tu dikaitkan dengan haram dan riba. Cuma kita perlukan satu detail yang tepat, dan dalam video tu juga aku ada jumpa komen-komen korang yang cakap, "Bang, jaga-jaga, ini haram ni, ada interest ni, riba ni." Aku tak nafikan benda tu betul. Aku tahu benda tu, cuma kita perlukan kepahaman detail. Dan kalau kita boleh bandingkan dengan motor yang korang guna lah, motor, korang hutang motor kan, beli motor hutang. Kalau beli cash tu korang kaya lah. Tapi bagaimana pula orang yang beli motor hutang? Adakah haram? Ada interest kan? Bohong beli motor tak ada interest. Manakala dengan kereta mesti ada interest juga kan? Apatah lagi rumah yang harga berpuluh-puluh ribu, ratus ribu tu still interest. Tak ada company, tak ada bank yang betapa bangangnya nak bagi korang pinjam secara percuma. Okay, bagi korang pinjam duit 100 ribu, bayar 100 ribu. Tak ada. Itu kerja gila, kerja bangang bagi sebuah institusi yang dinamakan bank ni. Institusi kewangan. Susah nak sebut institusi tu. Jadi bila korang buat pinjaman 100 ribu, mesti korang bayar 110 ribu, 120 ribu, depends on interest lah. Dan depends berapa tahun korang ikat untuk bayar balik tu. Jadi kat situ ada persoalan di mana bila kita tengok Shopee Pay ni, Shopee SPayLater ni haram sebab ada interest. Macam mana pula orang yang beli rumah, beli kereta secara hutang mesti ada interest lah? Ya, ada setengah bank yang memberi servis pinjaman yang patuh syariah ataupun kita panggil Islamic financing ke apa kan. Lebih kurang macam tu lah. Aku tak tahu sangat tentang kewangan ni. Jadi dekat situ kita lepas tanggungjawab dan kita boleh, orang kata, yakin pada urus niaga tu ia satu urus niaga yang patuh syariah. Tapi bagaimana pula golongan-golongan yang tak membuat pinjaman melalui bank tanpa Islamic financing tu? Sebagai contoh, ada setengah golongan ni dia nak beli motor. Kita ambil yang barang murah je lah, motor yang bawah 10 ribu. Nak beli motor, ada yang tak lepas nak beli motor secara hutang melalui bank. Jadi bila tak lepas, dia akan pergi ke Aeon. Adakah Aeon halal? Itu aku nak tahu. Aku nak tanya dekat korang yang mahir tentang bab riba ni. Kalau boleh kongsikan secara detail, sebab aku cuma tahu riba tu dah haram. Lepas tu interest tu haram. Tapi jumlah interest tu, peratus interest tu, macam mana yang dikatakan interest tu haram? Adakah interest tu jadi haram sebab jumlah dia besar, ataupun semata-mata ada perkataan interest, ada faedah, confirm dipanggil haram? Jadi kita perlukan penjelasan kat situ. Aku pun perlu, termasuk golongan-golongan yang menonton video aku ni pun perlu penjelasan dekat situ. Aku harap ada golongan-golongan you guys yang mahir tentang riba ni boleh bagi secara detail. Boleh komen dalam video ni. Mungkin next time aku akan kongsikan tentang komen yang korang bagi tu, ataupun aku just pin komen dalam video ni supaya semua dapat satu info yang lebih detail, supaya tak terus judge dan kita dapat bezakan, kita dapat manfaatkan benda ni sampai bila-bila. So guys, benda yang paling penting, okay, macam mana interest tu boleh jadi haram dan kenapa dipanggil riba, dan macam mana bank-bank yang ada kat dalam Malaysia ni boleh bagi servis macam tu. Adakah ianya patuh syariah atau tak patuh syariah, dan kita asingkan untuk Islamic financing tu. Kemudian macam mana benda yang betul-betul haram ni dibenarkan beroperasi di Malaysia secara legal di bawah satu negara yang agama rasminya Islam. Aku perlukan jawapan tu dan aku perlukan penjelasan disebabkan aku bukan mahir dalam bidang tu. Jadi tolong guys, share kat kawan-kawan, bagi penerangan sikit. Kalau betul lah semata-mata ada interest tu haram, riba, aku rasa berapa ramai manusia yang beli motor, beli kereta, beli rumah secara haram atas dasar mungkin tak ada akad jual beli. So kongsikan dekat member-member yang mahir. Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau guna. I'll see you guys on my next video. Dan komen tu biar betul-betul detail bagi penerangan secara detail, ataupun video pun lagi bagus. Tak kira lah korang boleh buat macam mana, pastikan komen kat bawah ni. Nanti aku akan pinkan. Bye.